Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan hasil kerja khusus kami bagi penghantar dan falsafah sains sosial, iaitu bertajukkan kelunturan budaya tradisional dalam kalangan generasi muda. Untuk ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Zuliana binti Afendi, nombor matrik S61649. Yang kedua, Nurul Nadia Nabisha binti Abdul Rahim, nombor matrik S62383. Yang ketiga saya sendiri, Muhammad Zulhaiman bin Zulkifli, nombor matrik S62870. Dan yang terakhir, Nur Ain Natasha Aida binti Zawawi, S63038. Latar belakang kebudayaan ini terbentuk melalui pengalaman masa lalu. Informasi kebudayaan ini diperolehi melalui cerita lisan. Kebudayaan merupakan pengetahuan, kesenian, moral, hukum dan adat resam. Namun, kebudayaan tradisional ini semakin lentur dalam kalangan generasi muda di Malaysia, yang berpunca daripada pelbagai faktor dan mendatangkan pelbagai kesan kepada semua masyarakat. Assalamualaikum, saya Nur Nadia Nabisha akan menjelaskan berkaitan faktor kelunturan budaya dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Yang pertama adalah disebabkan proses globalisasi. Proses globalisasi yang berlaku adalah hasil daripada perkembangan pesat dalam pelbagai bidang, contohnya teknologi komunikasi, informasi ICT dan pengangkutan yang telah menyebabkan seluruh pelosok dunia berhubung dengan mudah, sehingga tercetus masalah yang sukar bagi sesebuah kerajaan mengawal sepadan negaranya daripada pencerobohan budaya asing. Pencerobohan budaya asing sekiranya tidak ditangkis oleh masyarakat sememangnya menjadikan amalan tradisional pupus di bawah arus pemodenan, terutama kepada generasi muda. Hal ini kerana kemudahan dari pelbagai aspek, contohnya melalui media elektronik dan cyber yang cekat dan berkesan menyebabkan berbagai produk budaya tradisional diceroboh seperti makanan, minuman, pakaian, hiburan, hobi, pergaulan yang telah diiklankan dan didakyahkan sehingga produk-produk tersebut bukan sekadar ingin dicuba oleh bakal pengguna tetapi juga digemari dan menjadi pilihan kepada masyarakat tempatan. Apabila ini berlaku, artinya budaya asal penduduk tempatan dari pelbagai jenis budaya dari segi makanan, minuman, pakaian, hiburan, pergaulan telah menjejas ke budaya tradisional. Oleh itu, golongan generasi muda yang berpandukan oleh pemodenan globalisasi menyebabkan mereka tertarik dan mula mengikuti budaya asing. Seterusnya, faktor kedua adalah disebabkan kemajuan teknologi maklumat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan informasi bagi setiap individu di seluruh dunia sehingga boleh mengakibatkan pendedahan budaya luar ke dalam sesebuah negara. Pada umumnya, golongan generasi muda mereka lebih terdedah dengan permainan yang berasaskan komputer dan digital, contoh PlayStation, Game Boy, PSP dan sebagainya, yang mudah dimuat turun tanpa melalui jaringan internet. Hal ini juga disebabkan kaedah permainan berbeza dari segi kecanggihan, gambaran, kreativiti permainan maya berbanding permainan tradisional di mana setiap daripada permainan tradisional ini mempunyai nilai tradisi yang tinggi terhadap masyarakat Melayu dahulu. Ini menjadikan generasi muda lebih tertarik untuk mencuburi perkara baru. Oleh itu, warisan permainan tradisional perlu dipelihara agar tidak pupus begitu sahaja dan diperturunkan dari generasi ke generasi. Tambahan pula, faktor ketiga adalah disebabkan sikap lapisan masyarakat. Pada era pemodenan, akibat penurunan proses globalisasi di setiap negara ini, individu mula bekerjasama antara satu sama lain dan menghapuskan halangan sempadan negara bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, menjadikan hidup sesetengah individu menjadi semakin sibuk dan urusan pekerjaan justru menyebabkan individu tersebut tiada masa untuk melakukan aktiviti tradisional yang memerlukan kemahiran sebagai contoh tenunan kain, songket, lukisan batik dan kraft tangan yang semestinya memakan masa yang lama. Oleh itu, mengakibatkan hiburan tradisional dianggap tidak serasi dengan kehidupan moden. Masyarakat lebih memilih untuk cenderung ke pusat yoga, tarian moden dan persolekan muka serta melangsingkan badan. Hal ini sememangnya menyumbang kepada kelunturan budaya dalam generasi muda akan datang. Langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan budaya tradisional dalam kalangan generasi muda ialah dengan mengadakan aktiviti kebudayaan setiap tahun. Sebagai contoh, di kawasan perumahan, pihak kerajaan bekerjasama dengan rukun tetangga dengan mengadakan festival kebudayaan seperti pertandingan permainan tradisional, pakaian dan persembahan tarian tradisional. Selain itu juga, langkah yang diambil ialah dengan mewujudkan kelab persatuan kebudayaan.
bagi memberikan pendedahan kepada generasi muda tentang kepentingan budaya tradisional. Akhir sekali, langkah yang diambil oleh kerajaan dalam mengekalkan budaya tradisional dalam kalangan generasi muda ialah melalui plan pembangunan berterusan melalui pengiklanan melalui drama dan telemovie yang akan menarik minat generasi muda untuk menonton filem-filem tersebut dan menjadikan sebagai panduan dalam hidup mereka. Sekian, terima kasih daripada saya. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan keruntuhan budaya tradisional yang boleh memberi impak besar kerana ia boleh memecah belahkan perpaduan antara masyarakat. Ini kerana perpaduan orang Melayu dapat dilihat apabila wujudnya budaya gotong royong penduduk setempat untuk sesuatu majlis seperti majlis perkahwinan. Selain itu, keruntuhan budaya tradisional juga boleh menyebabkan sesuatu kaum atau masyarakat hilang identiti. Kebanyakan pelancong datang ke Malaysia kerana budaya tradisional kita yang berbilang kaum. Contohnya, teater tradisional, makyum, tarian kuda kepang dan kawai merupakan tarikan utama pelancong dengan pelbagai gaya hidup dan budaya. Akhir sekali, keruntuhan budaya tradisional juga menyebabkan kemunduran tradisi pembuatan. Hal ini dapat dilihat pada kesenian dan kraftangan seperti batik, songket, wau dan sebagainya. Menjadi mundur apabila tiada pembuatan. Ini menyebabkan tiada lagi tradisi dalam pembuatan produk tradisional untuk diproses. Untuk perbincangan refleksi kritis, yang pertama, mengurangkan pengamalan khurafat. Amalan yang banyak dalam kalangan orang Melayu yang terdahulu ialah amalan yang salah di sisi undang-undang. Sebagai contoh, amalan percaya ajaran nenek moyang yang bergantung pada kuasa roh yang membolehkan seseorang terjerumus pada lembah syirik. Yang kedua, mempecah belahkan perpaduan antara masyarakat. Hal ini kerana perpaduan daripada kalangan orang Melayu dapat dilihat apabila budaya gotong royong penduduk setempat bagi sesuatu majlis seperti majlis perkahwinan. Yang ketiga ialah kemunduran tradisi pembuatan. Boleh dilihat dari dalam segi kraftangan apabila sebarang kraftangan tidak diminati oleh seseorang, boleh menyebabkan tiada lagi permintaan kepada kraftangan. Sebagai contoh, dalam pembuatan batik, songket, wau dan lain-lain akan menjadi mundur apabila tiada pembuatan dan kerana tiadanya permintaan. Dan yang terakhir ialah kaum dan masyarakat hilangnya identiti. Hal ini kerana Malaysia terkenal dengan kepelbagaian budaya tradisional daripada pelbagai kaum. Contohnya, teater tradisional seperti makyum, tarian kuda, kepang dan gawai yang menjadi tarikan pelancong dan menjadi identiti kita sendiri. Secara keseluruhannya, setiap kehidupan bangsa yang mempunyai kepelbagaian budaya sudah pasti memiliki satu masa di mana nilai-nilai budaya yang telah ada menjadi koyang. Ia jelas menunjukkan bahawa masyarakat dahulu kaya dengan budaya yang pelbagai dan mampu melahirkan generasi yang berbakat dalam semua bidang kerana telah diajar akan nilai budaya dalam diri. Ulasan ini juga memberi pengetahuan baharu bahawa sesetengah masyarakat kini berhadapan dengan pelbagai cabaran iaitu dalam aspek dalaman maupun luaran yang berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi. Pada masa ini, pada itu, pemberian pelbagai inisiatif daripada pihak kerajaan maupun pihak swasta mampu memberi galakan agar masyarakat lebih menghargai kebudayaan yang wujud. Hal ini kerana inisiatif yang banyak
betul serta mudah dapat memberi satu peluang kepada nilai kebudayaan ini agar terus wujud di Malaysia. Justru, salah satu cadangan tentang ulasan ini yang dapat saya bagi adalah kerjasama oleh semua pihak dengan masyarakat yang berbilang kaum perlu sentiasa diwujudkan agar nilai keistimewaan budaya itu dapat dirasai oleh generasi yang akan datang. Oleh itu, kebudayaan dalam sesebuah negara ini perlu dijaga serta dilindungi agar dapat dikekalkan sampai bila-bila.